Ada pihak yang salah anggap terhadap Islam dan wanita. Ada yang mengatakan bahawasanya Islam tidak memberikan hak kepada wanita. Islam tidak adil terhadap kaum wanita. Islam menindas kaum wanita. Adakah benar perkara itu? Sama sekali tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bincang surah An-Nisa. An-Nisa merupakan perkataan jamak daripada perkataan imra'ah. Imra'ah artinya perempuan, An-Nisa bermaksud perempuan-perempuan ataupun wanita-wanita. Surah ini juga dikenali sebagai surah An-Nisa'ul Kubra kerana banyak menceritakan tentang hak-hak perempuan, berbanding dengan surah At-Talaq dikenali sebagai An-Nisa'us Sughra. Kita tidak akan mencari perkataan An-Nisa di dalam surah An-Nisa kerana banyak perkataan Nisa yang kita akan temui. Tetapi hari ini kita akan membahas hak-hak wanita yang ditonjolkan di dalam surah ini. Pertama, Islam memberikan hak kepada perempuan yatim. Islam tidak membenarkan untuk kita berkahwin dengan perempuan yatim semata-mata untuk mendapatkan harta pusakanya. Tetapi jika kita mahu berkahwin dengan perempuan yatim, kita mesti membayar mahar yang sama seperti mana kita mahu berkahwin dengan wanita-wanita lain. Kedua, Islam mengajarkan untuk adil terhadap kaum wanita. Ya, memang Islam membenarkan untuk berkahwin 2, 3 ataupun 4 seperti mana kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Tetapi kita perlu membaca ayat ini sampai habis. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Jika kamu takut kamu tidak berlaku adil terhadap mereka, maka hendaklah kamu hanya berkahwin seorang sahaja. Ketiga, lelaki wajib membayar mahar kepada wanita yang ingin dikahwini, dan mahar itu merupakan milik penuh wanita itu. Tetapi jika selepas perkahwinan wanita itu mahu memberikan ataupun berkongsi mahar itu bersama suami, itu tidak menjadi masalah. Keempat, kita boleh tengok pada ayat ke-7 yang mana wanita juga diberikan hak dalam pewarisan harta. Ini tidak pernah berlaku dalam sejarah Arab Jahiliyah. Pada zaman Jahiliyah, hanya kaum lelaki sahaja yang mewarisi harta. Kaum wanita tidak mendapat sedikit pun. Malah, diri wanita juga diperlakukan seperti harta warisan. Jika warisnya mahu memilikinya, boleh mengahwini. Jika tidak, boleh memberi orang lain untuk berkahwin dengannya. Jika tidak juga, boleh menjual wanita itu kepada orang lain. Begitulah diri wanita diperlakukan serendah-rendahnya. Menjawab tuduhan bahawa Islam tidak adil dalam pemberian harta warisan, tidak memberikan harta yang saksama kepada lelaki dan juga wanita. Hal ini kerana lelaki mempunyai tanggungjawab yang lebih besar berkenaan dengan harta berbanding wanita. Pertama, lelaki mesti mengeluarkan mahar jika mahu mengahwini wanita. Kedua, lelaki yang bertanggungjawab untuk menafkahi hartanya. Walaupun dia mendapat lebih, tetapi dia perlu menggunakan sebahagian daripada hartanya untuk menafkahi keluarganya. Adil tidak semestinya sama rata, tetapi meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adakah adil jika seorang ayah memberikan wang saku yang sama kepada anaknya yang berumur 6 tahun di sekolah rendah dan juga anaknya yang berumur 21 tahun di universiti? Sudah tentu tidak adil. Kelima, kita boleh lihat pada ayat ke-19 bahawasanya Islam menegaskan supaya suami berlaku baik kepada isterinya. Sebagaimana suami itu mahu isterinya berlaku baik kepada dirinya, dia juga perlu berlaku baik kepada isterinya. Keenam, juga pada ayat ke-19, tegahan kepada sang suami untuk membenci isterinya jika terdapat kekurangan pada dirinya. Ya, isteri kita mempunyai kekurangan. Semua orang mempunyai kekurangan. Bahkan diri kita juga mempunyai kekurangan. Tapi kita ditegah untuk membencinya oleh sebab kekurangan yang dia ada. Jangan kita lupa akan 1001 kebaikan yang ada pada dirinya, sehingga kan kita hanya melihat secebis keburukan yang ada pada dirinya. Kita pun kadang-kadang nak gosok seluar buat side pun tak pandai. Apalah sangat kalau mereka terkadang terkurang garam dalam masakan. Ketujuh, kita boleh tengok pada ayat ke-20 dan 21, apabila berlakunya perceraian, suami tidak dibenarkan untuk mengambil balik mahar yang pernah diberikan sewaktu akad perkahwinan dahulu.
Islam memandang hina perbuatan ini kerana suami sudah pun bersedap-sedapan dengan isterinya dalam suatu tempoh. Ke-8, kita boleh tengok pada ayat ke-23, keharaman untuk berkahwin dengan wanita yang berada di dalam keluarga kita yang terdekat. Ini menunjukkan Islam mementingkan nasab keturunan dan juga memberikan kemuliaan dan penghormatan kepada wanita yang berada di dalam keluarga kita. Maka jelaslah menunjukkan Islam merupakan agama yang adil, tidak melebihkan satu jantina ke atas jantina yang lain. Islam mengangkat tinggi kedudukan wanita yang mana tidak pernah berlaku dalam sejarah tamadun manusia sebelum ini. Apa? Nak kahwin 1 ke 4? 1 pun susah nak dapat.